Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal. Pada hari ini saya akan buat satu demo berkenaan dengan sistem ELMM ataupun sistem pembelajaran kendiri literasi media dan maklumat oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Mula-mula sekali kita type alamat dia di browser yang telah anda buka. elmm.pnm.gov.my. Okay, bila dah masuk ni, kita akan dapat tengok dia punya halaman hadapan lah. Okay, hari ni saya akan tunjukkan secara kasar berkenaan dengan sistem ni. So, yang muka depan ni, kat sini kita boleh tengok video pengenalan yang telah dibuatkan. Kita klik untuk mainkan video. Saya mutekan Saya mutekan supaya tak bising sangat lah. Dan seterusnya lah sampai akhir. Anda boleh lihat kita punya video intro yang telah disediakan. Kita boleh tutup video ni dengan klik tanda pangkah ni. Okay, seterusnya ada butang pendaftaran. Kita klik di sini, kita boleh buat pendaftaran ahli ya. Sekejap lagi saya tunjukkan cara-cara daftar. Pada dasarnya sistem ELMM ni ada 3 tahap untuk pembelajaran. Yang pertama adalah tahap asas, di mana tahap asas ni Perpustakaan Negara Malaysia mensasarkan kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun. Untuk sekolah rendah, untuk pelajar sekolah rendah, dan untuk orang awam bagi komuniti luar bandar, untuk kawasan-kawasan kampung dan desa-desa. So, untuk tahap pertengahan pula, PNM mensasarkan untuk pelajar sekolah menengah ataupun pelajar kolej, politeknik, institut latihan, dan juga untuk kaki tangan perpustakaan di Malaysia untuk letikan baru. Pada tahap lanjutan, PNM mensasarkan untuk golongan profesional ataupun golongan berkerjaya, swasta ataupun kerajaan, dan juga penuntut institut pengajaran tinggi untuk universiti. Okey, untuk tahap asas ni kita ada jumlahnya adalah kita ada 6 modul kemahiran, iaitu modul 1 adalah mengenal pasti keperluan maklumat. Modul 2 adalah pencarian maklumat. Modul 3 penilaian maklumat. Modul 4 pengurusan maklumat. Modul 5 etika penggunaan maklumat. Modul 6 adalah penyebaran maklumat. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh klik pada butang maklumat lanjut lah. Okey, untuk tahap pertengahan, pun kita ada 6 modul kemahiran, sama dengan tahap asas, tapi kandungannya agak berbeza. Dia bersesuaian dengan tahap pelajar lah. Sebab tahap tengah ni biasanya untuk pelajar yang lebih tua, pelajar sekolah menengah. So, dia punya konten kandungan tu agak lebih advance sikit lah. Tetapi untuk tahap lanjutan, kita ada tambahan satu modul, iaitu modul ke-7, iaitu penciptaan pengetahuan dan ataupun knowledge creation. Walaupun modul-modul ni untuk ketiga-tiga tahap ni nama dia sama, tapi kandungan dia memang sedikit berbeza dan bersesuaian dengan pelajar-pelajar yang mendaftar. Seterusnya kat sini kita ada pelaksanaan program PNM, dan kita boleh tengok senarai-senarai program yang telah dijalankan oleh PNM.
sepanjang literasi media dan maklumat telah dilancarkan. Dan seterusnya adalah butang hijau ni adalah live chat. Live chat untuk anda berhubung dengan pustakawan kita. Tapi sebab sekarang ni tak ada yang online. So anda boleh isi nama anda, email dan mesej apa yang anda nak tuliskan lah. Dan kemudian kita hantar. Di bahagian ni adalah info berkenaan macam mana anda boleh hubungi Perpustakaan Negara Malaysia, dan nombor telefon ni kalau sekiranya anda ada masalah berkenaan sistem, anda boleh hubungi lah. Sini ada pautan pantas, dekat sini ada keperluan laman, dasar privasi, dasar keselamatan, etika kerja dan peta laman. Sini juga kami buat satu link untuk media sosial PNM. Kita ada Facebook, kita ada Flickr, Instagram, Twitter dan juga YouTube channel untuk PNM. So kalau anda boleh follow kami, kami berbesar hatilah untuk menerima anda. So saya akan go through untuk informasi. Informasi kita dah ada latar belakang literasi media dan maklumat pada tahun 2000, 2011 dan juga 2010. Pada dasarnya kami tak bubuh semua latar belakang ni sebab kami hanya letak yang penting saja dalam page ni. Seterusnya adalah objektif. Objektif untuk literasi media dan maklumat kita ada tertera di sini. Dan seterusnya adalah senarai SME. Senarai SME ni bermaksud subject matter expert, ataupun kalau boleh dikatakan sebagai pengajar lah untuk literasi media dan maklumat ni. Kalau kita buat program ni secara fizikal, dan sebabkan 2 tahun kebelakangan ni kita ada pandemik, so kita berhasrat untuk buat benda ni secara online lah. So kita boleh lihat semua SME yang terlibat dalam sistem ni. Ini keseluruhan senarai SME disusun mengikut abjad nama. Tak ada special susunan. Dan sekiranya anda nak lihat tahap asas SME untuk tahap asas, anda boleh klik tahap asas dan dia akan senaraikan SME untuk tahap asas, tahap pertengahan, tahap lanjutan, nah di sini kami menyenaraikan nama dan juga jawatan SME terbabit dalam Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga alamat email bagi kiranya anda nak berurusan dengan SME terbabit lah. Dan bila kita klik sini, kita boleh zoom out di gambar-gambar SME yang terbabit lah. Kita boleh klik kanan, dan seterusnya. Kita boleh tutup tertingkap yang keluar tadi. Dan seterusnya adalah senarai program, yang kat depan tadi kita ada senarai program. Sama juga kita boleh tengok mengikut tahun dan ataupun keseluruhannya. 2020. Kita boleh zoom out.
Anda boleh tutup tertingkap ni. Dan seterusnya adalah soalan lazim. Soalan lazim ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah frequently asked question. Soalan yang sering ditanya. So, contohnya kalau untuk nombor 1, kita mungkin anda tertanya-tanya bagaimanakah caranya untuk mendaftar pada sistem LMM. Anda boleh klik pada tajuk dia dan kita boleh nampak macam mana nak mendaftar pada sistem ELMM. Soalan kedua, soalan ketiga. Okay, yang tadi ni daftar pada sistem dan yang ini adalah daftar pada kursus. Kursus kat sini kita namakan dia sebagai tahap lah. Tahap kursus. Okay, untuk sistem ELMM ni kita ada syarat-syarat dia. Syarat-syaratnya adalah pertama sekali kita wajib menduduki ujian saringan. Ujian saringan tu akan menentukan anda bagaimana anda macam mana anda punya kefahaman tentang literasi media dan maklumat. Dan prasyarat kedua adalah seperti berikut. Tahap asas sebenarnya tak ada syarat ataupun anda boleh terus pergi ke tahap asas. Tahap pertengahan anda wajib menamatkan tahap asas. Ataupun semasa ujian saringan tadi anda mempunyai markah yang ditetapkan dan anda terus boleh lompat ke tahap pertengahan mengikut markah ujian saringan tadi. Dan untuk tahap lanjutan pada dasarnya anda wajib menamatkan tahap asas dan tahap lanjutan. Contoh dia macam ni. Contohnya bila saya ambil ujian saringan, markah saya 20. So saya boleh mengikuti tahap asas. Kalau ujian saringan saya 54, so saya mungkin melepasi prasyarat tahap asas masa ujian saringan. Dan saya boleh lompat terus kepada tahap pertengahan. Dan kalau mungkin ujian saringan saya 98, saya terus boleh lompat ke tahap lanjutan. Dan secara automatik bila saya dapat tahap lanjutan, saya boleh pergi ke menduduki untuk tahap pertengahan dan tahap asas. Begitu juga dengan tahap pertengahan, saya boleh menduduki tahap asas. So basically pembelajaran ELMM ni adalah secara talian, dalam atas talian ataupun online. Kita boleh capai melalui komputer, notebook, iPad, tablet dan juga smartphone. Yang mana selagi ada internet, selagi itu kita boleh belajar. Okey, bagaimanakah bentuk bahan pembelajaran khusus? Pada dasarnya kita buat multimedia punya kandungan. Ada suara, animasi, gambar, teks dan benda-benda interaktif lah. Dan juga kita akan ada juga uji minda untuk setiap modul. So kita akan uji macam mana kefahaman pelajar masa dia menduduki modul-modul terbabit lah. Dan jangan risau, modul uji minda untuk modul ni tidak diambil kira sebagai markah. Dia hanya untuk kita just nak tengok kefahaman lah. Okey, untuk
setiap tahap akan diberi sijil. Sijil sekiranya anda telah melepasi ujian akhir untuk setiap tahap. Okay. Saya nak beritahu satu rahsia sikit. Markah lulus untuk setiap tahap adalah 50%. Tapi kami tidak menghadkan berapa kali anda untuk menduduki ujian akhir itu. Sampailah anda lulus. So, nanti kalau sekiranya anda lulus, akan keluar satu sijil dan akan anda boleh download dan boleh cetak sijil tersebut. Okey, sekiranya anda lupa keterlaluan, anda boleh klik pada link lupa keterlaluan dan masukkan ID pengguna ataupun nama pengguna ataupun nombor kad pengenalan dan klik pada lupa keterlaluan. Ataupun jika anda tak tahu, anda boleh dan keterlaluan anda tu akan di-email kepada anda menerusi email yang anda daftarkan. Dan sekiranya anda tidak menerima email tersebut, mungkin anda boleh hubungi bantuan ELMM di nombor telefon tertera. Waktu pejabat saja. Waktu cuti ditutup. Okay, saya akan skip bahagian penerbitan sebab bahagian penerbitan masih dalam pembikinan. So, lepas ni saya akan terus kepada pendaftaran. Sambung semula ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian pendaftaran. Dalam sistem ini kita boleh mendaftar dengan klik pada menu di atas pendaftaran ataupun butang biru untuk pendaftaran. Saya klik. So, sistem akan memaparkan laman pendaftaran. So, ini adalah laman maklumat akaun baru. Dia ada maklumat nama penuh, pengguna, keterlaluan dan email. Saya masukkan nama penuh saya. Okay, untuk pengetahuan anda, nama penuh ni diperlukan untuk kita dapatkan data bagi sijil. Dan kiranya anda tak bubuh nama penuh anda, dalam sijil nanti akan keluarlah. Contoh kalau anda letak nama penuh anda adalah Power Rangers hijau ke, nanti dekat sijil tu akan keluarlah nama anda ialah Power Rangers hijau. So, saya memohon anda letakkan nama penuh supaya dalam sijil tu nampak cantik sikit. So, nama pengguna ni adalah username kalau dalam bahasa Inggerisnya. Saya letakkan username saya.
Dan seterusnya adalah kata laluan. Masukkan kata laluan saya. Dan saya ulang kembali kata laluan saya supaya tidak supaya ianya sama lah. So kalau kita klik mata ni kita boleh tengok lah sebenarnya apa kata laluan. So, sebenarnya tak payah klik, tak payah tahu pula kalau kita tak nak tahu. Kalau kita tak nak orang tahu password kita. Dan seterusnya email. Saya masukkan email. Okay. Pastikan email ni pun sama sebab nanti kita tak nak kita akan hantar verifikasi kepada email yang terbabit. So pastikan ia yang sama lah. So bila dah isi semua ni kita boleh klik seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda sekiranya kata laluan kita tak sama. Contoh kata laluan kita adalah ABCDE 1 2 3 4. Kat sini ABCDE 1 2 3 4 5. So kalau kita klik butang ni, sistem akan memberitahu kata laluan anda tidak sama. So ini saya ubah. So pastikan kata laluan sama. Dan contohnya pula saya tukar email saya. Satu saya ada 2 R, satu ada 1 R. Nampak sama tapi tak serupa. Dan bila saya klik butang seterusnya, dia akan ada info yang bermasalah, email tidak sama. So pastikan kedua-duanya kata laluan dan email adalah sama. So, saya tambah balik R dan saya terusnya lah. Bila kedua-duanya okey, sistem akan bawa anda kepada maklumat peribadi lah. Pada dasarnya maklumat peribadi ni kita nak kumpul data bagi untuk statistik perpustakaan negara Malaysia lah. So kat sini kita boleh pilih jenis pengenalan. So saya pilih MyCard, MyKit. So saya type MyCard saya lah. Ini bukan MyCard saya sebenarnya. Saya just nak isi lah. So, contohnya lelaki, tarikh lahir, handphone. Yang ni pun bukan tarikh lahir saya sebenarnya. Sebab saya selalu kalau isi borang, akan isi 1 bulan 4 tahun 80. So umur saya automatik akan dikira. So bangsa saya boleh Melayu, kita ada Melayu, Cina, India, Bangsa Sabah, Bangsa Sarawak dan lain-lain. Melayu. Nombor telefon pun saya isikan yang bukan sebenarnya. Nombor telefon ni kita akan kumpulkan data ni dan kita akan untuk tujuan sekiranya kita ada kempen-kempen yang berikut ni, kita akan gunakan nombor telefon ni lah. Dan insyaAllah kita tidak akan menggunakan nombor telefon anda sewenang-wenang lah. Dan seterusnya tahap pendidikan, saya letak tahap pendidikan, saya letak tiada pendidikan formal. Contoh kita ada UPSR dah tak ada sekarang ni. So kita letak skor rendah lah. Ataupun PMR, ataupun ni SPM. Ni semua ni yang orang-orang veteran lah semuanya. Lepas tu kita ada STPM, TAM, diploma, rezultat mula. Ini degree lah.
Ni master, dan ni PhD, doctorate dan lain-lain. Lain-lain ni mungkin kita tak ada kot. Mungkin. Sebenarnya pekerjaan saya pilih tidak bekerja di rumah. Ini adalah tujuan untuk statistik ya. Kita tak ada apa-apa untuk ni. So kalau anda bubur letak data yang kurang tepat macam saya tadi, so nanti statistik tu tak berkesan lah untuk pihak PNM menganalisa siapa yang dah mengambil ELMM ni. So kita kata tiada. Saya tadi tak bekerja, tiada pendidikan formal. So alamat semasa ni pun kita gunakan untuk tujuan kempen ataupun kalau kita ada kalau PNM ada apa-apa maklumat ataupun ada acara event, dan kita boleh post kepada alamat anda lah. Jangan risau, kami tak menggunakan data-data anda untuk perkara-perkara yang bukan. Dan postcode, kalau anda perasan kat sini ada underscore ni, bermaksud anda boleh isi sampai underscore tu je. So contoh kalau saya tekan lagi. So dia tak ada, sebab postcode kat Malaysia ni ada 5 nombor ya. Bandar, saya letak Bandaraya 1, dan negeri saya pilih Persekutuan. So bila saya dah isi semua ni, saya periksa, dan tanda bintang ni, merah ni adalah kesemua maklumat ni diperlukan. Dan sekarang kalau anda hantar ni, anda akan dapat dia punya email untuk verifikasi, dan semua maklumat ni akan disimpan. Dan sekiranya anda mungkin berniat untuk bertukar kata nama ke, nama pengguna ke, ataupun kata laluan, anda boleh klik kembali. Dan saya terus klik hantar. So, terima kasih kerana mendaftar dalam sistem ELMM. Sila periksa email anda untuk tujuan verifikasi. So, saya buka email saya. Dan saya akan dapat satu email lah, verifikasi akaun. So, ini yang yang telah di-emailkan ke saya. Oh maaf, dia masuk dalam junk mail . So ini dia punya aktifan. Bila anda klik URL aktifan ni, dan anda kembali kepada laman utama, dan anda boleh log masuk dengan menggunakan username dan password yang anda gunakan. So itu saja untuk bahagian pendaftaran. Sambung ke bahagian terusnya.
Okey, untuk bahagian log masuk, kita klik pada menu log masuk dan kita isi maklumat yang kita isi pada bahagian pementaran. Nama saya adalah dan ABCDE. Itu kita boleh tengok. Dan kalau anda dekat komputer awam, anda jangan ingat saya ni sebab nanti dia akan simpan maklumat anda. Kalau saya dekat komputer peribadi, saya boleh klik kat sini. Nanti dia akan tak log out, tak log keluar untuk sesi anda ni. Log masuk. So, pertama kali kita ada arahan pelajar. Arahan pelajar, arahan umum ni dia akan beritahu anda kena menduduki ujian saringan terlebih dahulu untuk menduduki tahap asas, pertengahan dan lanjutan. Seterusnya ini yang saya dah terangkan tadi, dia punya markah-markah 0 hingga 33% adalah tahap asas, 34% hingga 66% tahap pertengahan, 67% hingga 100% tahap lanjutan. Terusnya arahan semasa pembelajaran. Semasa anda menduduki tahap-tahap pembelajaran dalam eLMM, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi. Contohnya, nombor 1, anda diwajibkan menonton video penerangan hingga tamat. Sebabnya, kalau anda tak menonton video tu hingga tamat, sistem tak boleh kesan anda dah tengok ataupun dah mempelajari topik tersebut. So nanti kalau anda tak tengok sampai habis, so dia akan anda tak belajar lah maknanya. Macam tu lah lebih kurang. Dan ketiga, sila pastikan anda bersedia untuk menonton video terbabit sebabnya jangka masa video tu dipaparkan. So contohnya jangka masa video tu adalah 2 minit. So anda kena bersedia. So maknanya contoh kalau anda rasa nak pergi tandas ke ataupun nak minum ke, so anda bersedia untuk 2 minit dulu. So setiap video tu ada jangka masa dia, anda kena tengok lah, kena tengok dan berhati-hati. Dan anda juga nasihatkan untuk mengambil nota dan ingati kandungan video terbabit kerana di akhir setiap modul anda akan menjawab soalan uji minda. Walaupun uji minda ni sekadar untuk kita refresh balik memori anda, tapi sekurang-kurangnya kami tahu, sistem tahu anda telah mengikuti modul-modul yang terbabit. Dan di akhir setiap tahap asas, tahap pertengahan dan tahap lanjutan, anda wajib menduduki ujian akhir untuk melayakkan anda mendapat sijil penyertaan. Dan berikut adalah senarai-senarai tahap yang telah kami sediakan. So untuk yang pertama sekali, anda perlu menduduki ujian saringan. So contohnya kalau saya tak ambil ujian saringan lagi, saya pergi ke tahap asas, dia akan beritahulah anda untuk menyertai anda perlu melengkapkan tahap berikut terlebih dahulu, iaitu ujian saringan. Ataupun untuk pertengahan, kena ada 2, ujian saringan dan tahap asas. Untuk tahap lanjutan, kena ada 3. Tahap asas, tahap pertengahan dan ujian saringan. So pertama kali saya akan masuk ujian saringan. So di sini dia
paparkan anda apa yang anda dah di ujian saringan ni anda belum lagi menyertai apa-apa. Ini adalah arahan masa ujian. So, saya sertai tahap ini dan saya masuk ujian. Tujuan saya sertai itu supaya kita macam kita daftar kepada ujian lah. So, saya klik ujian. Dan perhatikan kat sini ada bar progress, bar kemajuan, yang mana kita boleh tengok berapa persen dah kita dah selesai lah. Dan sebenarnya dalam ujian saringan ni ada satu langkah je ataupun step, so iaitu ujian saja. So kat sini dia punya jawapan. So contoh macam ni, saya baca plagiat adalah so anda boleh jawab lah dengan klik butang ni ataupun klik pada perkataan ni dan klik seterusnya. So ini adalah soalan kedua. Adakah anda pernah menggunakan katalog atas talian perpustakaan? Dan klik seterusnya. Jikalau anda tidak menjawab soalan yang tertera, dia akan remind anda lah. Anda wajib menjawab soalan ini. Okey. Tak. Dan anda boleh klik seterusnya. Ini soalan seterusnya. So soalan ni, tapi kalau macam anda nak ubah jawapan anda boleh kembali klik dan boleh kembali. Boleh kembali kepada soalan seterusnya. Kalau anda tak yakin dengan jawapan sebelumnya, anda boleh kembali lah. So jawab, rujuk kepada ini saya random untuk tujuan demo ni saya randomkan. Dan bila keluar perkataan hantar kuis ni, maknanya ujian tu dah tamat lah. So anda boleh klik ni dan dia akan proses. So anda telah mendapat 30 daripada 100, 30% lah maknanya. So kalau klik lihat soalan ni, saya boleh tengok balik jawapan mana yang saya dah jawab tadi, adakah betul atau salah. Contohnya macam adakah anda menggunakan katalog atas talian perpustakaan ni, jawapannya yang betul adalah ya. Mungkin ia agak keliru. Atau contohnya yang ni, adakah anda pernah mengikuti kursus bengkel maklumat dan media? Sebenarnya kalau anda tak pernah mengikuti bengkel literasi maklumat dan media, anda bukannya salah, cumanya kita nak record dia punya markah tu. So jadi kalau anda pernah mengikuti, anda berdapatlah markah di sini. So kami andaikan anda telah biasa dengan literasi maklumat. So markah anda akan jadi lebih tinggi dan anda sebenarnya lagi tinggi tu anda layak untuk masuk kepada ataupun daftar kepada tahap lanjutan ataupun pertengahan. So tak perlu risau kalau
sekiranya anda jawab tu salah. So, ini adalah ujian penilaian sebenarnya, ujian saringan yang kita nak tahu tahap uh, tahap pengetahuan anda. Contohnya macam pernahkah anda mendengar uh, kemahiran literasi maklumat? So kalau tadi saya jawab tidak, maknanya markah saya rendah. So saya tak sesuai untuk masuk ke tahap yang lebih tinggi lah. So itu saja. Dan seterusnya anda kena klik di sini untuk selanjutnya, dan untuk kita proses anda punya ke mana maklumat yang anda ataupun ke tahap mana yang anda seharusnya dapat masuk. So, contoh kat sini kita ada progres saya. Saya boleh klik kepada progres saya dan saya dah dapati ada satu progres yang telah selesai. Kita boleh tengok dah selesai semuanya. So untuk tahap seterusnya saya boleh klik ke arahan pelajar tadi. Saya boleh klik pada tahap mana yang saya hendak lah. Oh, sebab saya tadi markah saya 30 je. So, saya tak layak untuk ke tahap pertengahan. So, saya kena masuk dulu tahap asas untuk saya belajar terus. So, saya klik tahap asas. So, kat sini kita ada pengenalan tahap asas. Saya punya ni anda belum daftar. So, untuk daftar saya klik sertai tahap ini. So, anda telah daftar. Tujuannya lah kita nak detect anda dah masuk ke belum. So, objektif tahap asas, dan ini ada sedikit video pengenalan untuk tahap asas. Kita boleh play, kita boleh mainkan.
So itu video untuk tahap asas, dan di bawah ni adalah kandungan tahap yang anda boleh tengok. Contohnya modul 1 atau kita boleh buka klip, buka semua, kita boleh tengok semua tahap-tahap yang telah disediakan untuk anda. Dan jika anda perasan, kita ada uji minda di setiap akhir modul yang terbabit. Contoh modul 1, kita ada latihan uji minda. Modul 2, kita ada latihan uji minda juga. Modul 3 pun kita ada 2 latihan uji minda. Modul 4 pun kita ada latihan uji minda. Modul 5 kita ada latihan uji minda. Modul 6 pun kita ada latihan uji minda. Di akhir sekali adalah ujian akhir yang anda kena duduki sekiranya selepas anda dah masuklah. So, seterusnya saya akan cuba masuk kepada modul 1. So, pengenalan maklumat. Saya klik. Okey, di sini adalah panel tepi ataupun side panel untuk anda pergi ke modul-modul yang telah disediakan lah. Internet agak slow. So, dah keluar. So, saya boleh play video yang pertama. Maklumat ialah sesuatu penerangan yang diperolehi dari pelbagai sumber dan format sama ada dalam bentuk data, pengetahuan atau kebijaksanaan. Contoh, maklumat mengenai tarikh lahir kawan anda boleh diketahui melalui pelbagai sumber, antaranya melalui So, itu video pengenalan maklumat. So, kalau anda dah habis tonton video, kita boleh tengok kat sini ada tanda right, tanda tick. Itu maknanya anda dah selesai menonton video tersebut. Dan anda boleh klik kepada topik berikutnya untuk melihat topik yang seterusnya.
Maklumat merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pemprosesan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat kepada penggunanya. So itu video yang kedua dan kita boleh lihat masih lagi dalam pelaksanaan. So anda kena klik pada butang done untuk anda habiskan topik yang berikut. So menandakan anda telah selesai mengikuti topik modul 1. Ini anda boleh jawab uji minda. So kita mulakan tadi, mulakan kuis. So yang ini kita jawab. Kita sila pilih jenis sumber-sumber maklumat yang diperolehi. Cetak. Dan saya hantar kuis. So ini just dia paparkan markah lah sebenarnya daripada 1. So kalau anda salah tadi, kita boleh ulang semula kuis. Terus saya tak dapat markah apa-apa. Ada salah. Tengok sini. Sebenarnya jawapan yang betul adalah cetak, internet, sumber elektronik, visual dan manusia. Salah depannya. Boleh ulang sekali lagi. Dan cetak, internet, sumber elektronik dan manusia. Dah. Dan saya dapat 1 markah. So, untuk modul seterusnya kita boleh klik sini untuk selanjutnya. So untuk modul 2, kalau anda perasan kita ada dalam pelaksanaan, kita boleh klik pada kandungan-kandungan modul 2 untuk kita tengok kandungan yang telah disediakan.
Yang seterusnya adalah bahagian yang terakhir, iaitu selepas pembelajaran, di mana selepas anda menduduki satu tahap tu dan anda telah selesai menjawab semua, di mana anda telah selesai menduduki semua topik-topik yang telah diberikan dan anda telah menjawab ujian terakhir, anda akan dapat satu sijil sepatutnya. Kat sini saya dah tukar saya punya login supaya saya tak menduduki kesemua topik-topik pada login yang mula-mula yang saya daftarkan tu. Sebab nanti lama dia punya progress, dia punya masa. So saya pergi ke progress saya akan dapat lihat ini adalah saya punya dashboard lah. So dekat sini saya menunjukkan saya telah selesai 2 tahap, dua course lah, 2 khusus, iaitu ujian saringan dan juga tahap asas. Ujian saringan ni tak ada apa. So saya dah tamatkan tahap asas dan dia dah tandakan selesai. Kat sini ada satu ikon sijil sebenarnya. So ini menandakan anda telah mendapat sijil. So kalau anda buka tahap asas, anda akan dapat satu macam display ataupun paparan mengatakan tahniah anda telah mempunyai sijil. Anda boleh memuat turun sijil berikut. Dan berbeza dengan tahap tengah-tengahan yang saya dalam pelaksanaan lagi dalam pelajaran ini tak ada apa-apa, kosong belum kan. Ada yang saya dah ambil, ada yang saya belum ambil. Dan saya pergi ke tahap asas di mana saya telah selesai. Tengok di mana kesemua topik-topik telah saya pelajari dan juga ujian akhir pun saya dah dapatkan. Perlu diingatkan, sekiranya anda telah menamatkan pembelajaran di satu tahap, anda boleh mengulang semula. Sekiranya anda mahu, dan bila anda klik daripada tahap yang terbabit, anda boleh tengok balik modul-modul yang disediakan dan anda boleh mengulang balik lah. So, macam modul 1, pengenalan maklumat, anda boleh ulang balik dia punya video semua. Dan kali ini video ni tidak terhad. Sebenarnya anda boleh skip lah, anda boleh lompat-lompatkan video tu sebab semua topik anda telah ditandakan sebagai anda telah menduduki topik ataupun anda telah mempelajari topik terbabit, tapi so dia tak jadi isu lah, dia tak jadi sebarang isu untuk anda telah melengkapkan ataupun telah menduduki topik terbabit. Maksudnya macam ni tadi kita boleh tengok. So topik seterusnya dia memang tak akan tanda selesai lah sebab pada dasarnya sistem akan detect anda memang telah selesai pun dan sijil pun anda telah dapat. Cuma ini untuk tujuan kalau anda nak mengulang kaji balik topik-topik yang anda telah pelajari ya. Dan macam contoh uji minda ni pun anda boleh dapatkan, anda boleh mulakan uji kuis ni semua. So tidak terhad kepada berapa kali macam anda nak buat. Contoh macam saya tak jawab soalan so boleh lihat dia punya apa dia punya yang betul yang salah. So maknanya sebelum ni mungkin anda tak perasan ataupun anda tak berapa faham. So anda boleh ulang balik tahap-tahap yang telah kami sediakan lah. So kita boleh ulang balik sendiri dan kita boleh jawab lah. So cetak, internet, sumber elektronik, artificial dan Malaysia. Saya dah banyak kali jawab soalan ni, so saya dapat markah penuh. So klik ni tu. Selanjutnya dia akan pergi pada next topic, next modul berikutnya. So di senarai ni sebab panjang kan dia punya modul 2 adalah di antara modul yang terpanjang sekali. So dia komprehensif sikit. So itu sebab dalam yang sebelum ni, video ni saya tunjukkan sampai tahap 1 je saya menduduki tahap ni sebab nanti panjang sangat. Saya kena tonton semua video-video yang telah disediakan. So agak lama nanti.
kita punya demo ni. So, dan semuanya dah bertanda dan kita boleh kembali kepada tahap pertama utama. So, dari sijil ni, kita dah dapat sijil, kita boleh buat turun sijil ni dan klik turun dan kita download lah. Download, bila kita open, dapat sijil lah. Okay, untuk saya punya tahap ni sebab saya bypass dia punya apa orang kata, saya telah melalui pintu belakang untuk saya melengkapi tahap ni. So, saya tak ada dapat tarikh yang telah saya betul, saya dah siapkan, dah menduduki tahap lah. So, nama yang tertera tadi ialah elemen admin. Ini adalah account admin supaya saya boleh bypass tahap tu lah. So, itu sebabnya pada pendaftaran awal tadi, saya memerlukan sistem memerlukan nama betul anda, sebab nanti kalau anda letak nama yang bukan-bukan, yang merapu semua, so nanti sijil anda akan nama merapu tu lah. Power Rangers kala hijau, so Power Rangers kala kuning biru akan keluar kat situ. So tak cantik nanti sijil tu. So sijil ni akan anda boleh download dan dalam bentuk PDF, dan anda juga sistem juga akan emailkan kepada anda ke dalam email yang anda daftar ya. Contoh dia macam ni, you earn a certificate ni, dapat certificate ni. So kita boleh simpan sama ada dalam server, memang dalam sistem ni memang ada simpan dia punya sijil, dan juga dalam email anda pun anda akan dapat satu kopi untuk salinan untuk anda lah. So sekiranya macam ada di antara anak-anak kita dan adik-adik kita menggunakan email ibu bapa, so sijil tu akan di-email kepada email yang mana kita daftar tadi lah. Sama macam masa pengaktifan akaun pun kita menggunakan email yang sama. So seterusnya adalah kami juga pihak pembangun sistem juga insyaAllah akan menyediakan satu borang maklum balas kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan, supaya kemungkinan pihak tuan-tuan dan puan-puan ada menghadapi masalah berkenaan dengan sistem ataupun dengan server ataupun apa-apa saja masalah berkenaan dengan literasi media maklumat, dan maklumat borang tu akan kami salurkan kepada Pusat Negara Malaysia untuk kita menilai sama ada kita perlu memperbaiki sistem yang sedia ada ataupun mungkin kita kena memperbaiki network dan server yang sedia ada lah. So yang borang tu lebih kepada maklum balas. So kalau banyak maklum balasnya, diharapkan anda kita pun tak boleh dan menjawab dengan secepat mungkin. So nanti saya akan sediakan borang, dan juga apa-apa pertanyaan pun kita boleh salurkan dalam borang yang akan kami sediakan tu lah. So itu saja untuk hari ini. Saya berharap secara keseluruhannya saya dapat membuat demo untuk sistem ELMM ni, dan sekiranya ada salah kata, salah bahasa, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Saya Rizal Ismail, pembangun sistem e-literasi media dan maklumat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.